Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberi peluang dan masa pada pagi ini untuk kita meneruskan lagi sesi Minggu Kesedaran Masalah Sosial untuk siri yang kedua. Okay, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberikan peluang dan masa pada pagi ini untuk meneruskan lagi program kita Minggu Kesedaran Masalah Sosial yang bersiri siri kedua kali ini. Dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang menonton hari ini. Pertamanya saya perkenalkan diri saya dulu selaku moderator pada hari ini, iaitu Syafiah Atila binti Shahlan, selaku Presiden PKPIM UNICEF Shah Alam bagi tenor 2021. Okay. Untuk pengetahuan semua, Minggu Kesedaran Masalah Sosial ni anjuran Majlis Hewi Kebangsaan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM bersempena sambutan 6 dekad PKPIM, dan program ini diadakan sebanyak 4 siri. Antara tujuannya ialah untuk menampilkan dan mengangkat para wanita yang disegani dalam menyumbangkan jasa dan khidmat sepanjang berada dalam lapangan dakwah. Okey, untuk makluman hadirin sekalian, Minggu Kesedaran Masalah Sosial ni boleh ditonton melalui platform digital kami di FB Hewi PKPIM dan WAP TV. Okay, untuk topik pada siri kali ini ialah realiti remaja hamil dan pembuangan bayi. Apakah peranan kita? Okay, saya beri sedikit ringkasan mengenai topik ini. Saya mulakan dengan sedikit statistik daripada Berita Harian mengeluarkan satu berita pada tanggal Januari 29, 2021 di Kuching. Sebanyak 34.5% daripada kes kehamilan remaja bawah umur di Sarawak tahun lalu berada dalam usia persekolahan dari semuda 10 hingga ke 17 tahun. Okay. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Negeri, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Sarawak merekodkan 58.9% kes remaja bawah umur hamil tanpa berkahwin pada tahun lalu.
Beliau berkata bilangan kes ini meningkat ketara sebanyak 23.3% dalam tempoh 6 tahun berbanding 35.6% pada 2014. Pada tahun lalu saja pihaknya mendapati sebanyak 96% daripada 2099 kes. Beliau juga Samarahan mencatatkan peratus tertinggi remaja hamil bawah usia 16 tahun mengikut bahagian pada tahun lalu membabitkan 8.8%. Betul 8.0%. Bagaimanapun secara terperinci antara 2014 sehingga 2020 katanya 3 bahagian merekodkan ibu diri. Secara keseluruhan dalam tempoh itu bahagian kucing merekodkan 3,599 kes 187 dan Miri 2,537. Okay. Jadi bersama kita pada pagi ini panel yang saya hormati Puan Sakinah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, saya sihat. Gembira bertemu dengan saudari Syafiah hari ini. First time kan kita bertemu? Itulah. Bersua muka pun di online bukannya. Dan saya tak sangka lah, bukan calang-calang rupanya moderator kita ni. Presiden PKPM Unicell. Secara tradisi biasa je tu. Silakan. Okay, jadi saya perkenalkan latar belakang panel kita dahulu. Nama beliau adalah Siti Nur Sakinah binti Ahmad Budiman. Beliau merupakan pengurus di Baitul Ar-Rahmah, sebuah rumah perlindungan yang memberikan bimbingan dan sokongan kesihatan kepada remaja hamil yang fokus dalam meningkatkan kesedaran dan menganjurkan pentingnya kehamilan yang selamat dan kelahiran yang selamat. Oleh itu, Puan Sakinah pernah berkhidmat sebagai pembantu kewangan di United Nations University UNU dan di Institut Darul Ihsan ID pada tahun 2015. Beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat master dalam bidang dance dan counselling. Beliau juga mempunyai ijazah perkaunan dari UIAM dengan 4 tahun pengalaman bekerja dalam tadbir urus dan kewangan korporat. Dia juga merupakan anggota aktif gerakan masyarakat sejak 2008. Okay, seterusnya. Saya teruskan ya. Okay, soalan pertama, sebagai pengurus Rumah Perlindungan dan Bimbingan Wanita Baitul Ar-Rahmah, yang mana satu institusi berperanan terhadap remaja hamil dan pembuangan bayi, boleh Puan Sakinah menceritakan serba sedikit latar belakang Baitul Rahmah? Okey, baiklah. Pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada pasukan Heavy Kebangsaan kerana di atas kesungguhanlah dalam mengetengahkan beberapa topik-topik melibatkan isu-isu sosial masyarakat. Dan antara isu sosial yang kerap kali kita dengar ialah berkaitan tentang isu hamil wanita. Bukan setakat di peringkat Heavy sekarang, Heavy zaman saya, Heavy zaman seni dulu pun bercerita pasal perkara yang sama. Malah di era pandemik sekarang ini pun kita fikir mungkin kes akan berkurang, tapi tak sangka sebenarnya kes-kes hamil nikah tetap semakin meningkat juga. Jadi okey, apa kaitannya dengan Baitul Rahmah? Di zaman kita belajar di universiti,
kita selalu dengar perkataan macam mahasiswa ejen pengubah masyarakat. Kita bagaimana peranan mahasiswa dalam menghadapi beberapa isu-isu melibatkan kejatuhan moral di kalangan remaja, di kalangan orang muda. Kita selalu berbincang wacana ke perkara begini. Tetapi apa tindakan kita sebenarnya? Jadi oleh kerana atas asas kesedaran tersebutlah makanya kita tubuhkan Baitur Rahmah ni tadi. Sebab kita tak nak sekadar bercakap, oh ni apa isu hamil dan nikah, ni salahkan sana, salahkan sini. Tidak. Tapi kita nak cari apa peranan kita pula dalam hal ini. So kita tubuhkanlah Baitur Rahmah ini asalnya untuk sebagai one stop center. Kiranya apabila isu-isu wanita seperti keganasan rumah tangga, hamil dan nikah atau apa isu melibatkan wanita, Baitur Rahman bukan one stop center untuk kita refer, kita rujuk kes-kes yang begini. Tapi as time goes by, akhirnya kita fokuskanlah, kita decide untuk fokus kepada isu remaja hamil wanita. Dan insya-Allah dalam masa terdekat, dan sebenarnya kita pernah mulakan gerak kerja untuk mula ambil isu ataupun kes-kes keganasan rumah tangga pula. Ini antara isu-isu yang semakin crucial juga sejak COVID-19 ni melanda lah di negara kita. Okay, so Baitur Rahmah setakat ini telah memasuki tahun yang ke-11 dan sekitar 187 orang lah gadis telah pun mendapatkan perlindungan di sini. Sudah sedikit kalau nak kata siapa yang menubuhkan Baitur Rahmah, Baitur Rahmah ni kira adalah gerak kerja bersama sebenarnya. Helpa Abim, Heavy PKPM dan juga Salwa. Kiranya produk jemaah kita bersama. So nak kata ini adalah merupakan ruang dakwah yang terbaik lah yang boleh dimanfaatkan oleh semua, terutamanya adik-adik Heavy PKPM. Semua di sini adalah adik-adik awak, mad'u awak, baik umur dan sebaya. Mungkin dengan pengalaman berdakwah, pengalaman menjalankan beberapa aktiviti bersama adik-adik ini dapat menambah kefahaman kita bagaimana nak berdepan dengan isu yang begini. Wallahu a'lam. Sedikit apa itu Baitur Rahmah. Seterusnya sebagai orang berpengalaman, sebagai akak orang berpengalaman selama 11 tahun remaja dan pembayi, mungkin Kak Sakinah ada melakukan kajian mengenai mereka. Apakah antara sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan mereka mungkin saya akan share slide, kita boleh go through bersama lah berdasarkan paparan slide tersebut. Boleh Boleh. Okay, so banyaknya hilang pula dah okay. Dia loading sikit. Tadi rasa macam dah buka, dia tak keluar pula. Alright, so nampak ke ada PDF ni? Okay, nampak ke? Nampak. Okay, so kita boleh go through daripada sini. Saya akan ceritakan tentang apakah tadi kan kegiatan fokus Jabatan Baitur Rahmah. Baitur Rahmah ni bukan sekadar untuk nak melahirkan balik, tidak. Kita fokus kepada pemulihan, bimbingan dan kaunseling. Jadi maksudnya kita pelatih kat sini, kita nak make sure dia mengandung dan melahirkan dengan selamat dan juga mendapat bimbingan yang sepatutnya supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama pada kali yang kedua. So kita boleh baca sendirilah sebagai sistem sokongan pasca pemulihan, advokasi di arus media, arus perdana, media sosial, membina jaringan dengan pemegang taruh sosial supaya kita tidak syok sendirilah dalam membuat kerja, dan menyediakan latihan kepada para aktivis bagaimana nak menghadapi isu-isu remaja dan masyarakat.
Okey, mungkin saya berterus kepada tentang yang ditanya oleh moderator tadi tentang ni. Apa tadi soalan? Statistik lah. Ya, betul. Faktor-faktor. Betul, faktor-faktor. Faktor-faktor. Okey, ayo kita lihat di sini statistik remaja hamil di negeri Selangor. Kalau kita lihat kat sini, nampak tak? Paling tinggi usia berapa tu? Syafiah nampak. Paling tinggi usia 18 ke 19 tahun. Ya, waktu ni kita buat apa? Yang ni tengah seronok-seronok lah sebab baru habis SPM kan? Yes. Inilah sebenarnya paling crucial. Budak baik zaman sekolah, lepas sekolah kita tak tahu lagi macam mana dia punya cabarannya kan. Waktu 18-19 tahun ni lah baru masuk universiti, baru sambung diploma. Apa lagi? Baru mungkin tak nak sama belajar, nak kerja part time je kejap kan. Sementara nak ni, waktu Baru ni kenal lah dunia yang lah orang kata crucial. kan. Ya, betul. Dapat kebebasan kerja kan. Sementara tunggu masuk universiti, pergi kerja. Ramai sebenarnya waktu-waktu ni lah dia mula terlibat dengan hamil luar nikah ni. Terlibat dengan kerja sosial, bergaul bebas dan sebagainya, akhirnya hamil. Okay, sebenarnya statistik ini tidaklah jauh larinya dengan statistik Baitur Rahmah sendiri. Saya kongsikan statistik Baitur Rahmah. Okay, ini Baitur Rahmah punya statistik. Sama juga, umur 19. Baitur Rahmah tinggi sikit lah. 19 hingga 21 tahun. Pun paling tinggi di Baitur Rahmah. Sebab selalu mak ayah risau ketika anak masih sekolah. Sekolah ni bagi akak okey lagi sebenarnya. Tapi selepas sekolah itu yang mencabar. Sebab mak ayah fikir anakku dah besar, dah mencapai usia 18 tahun. Kita bagi kepercayaan, tak payahlah risau sangat dia keluar dengan siapa. Okey. Kita kongsikan lagi, mungkin ada yang dekat atas ni kita boleh tengok. Sebab bila cerita pasal hamil luar nikah ni, dia berkait rapat dengan satu lagi isu sosial lain, iaitu buang bayi. Kan? Sebab dah hamil luar nikah, nak bersalin, lepas tu macam mana baby ni? Ada yang ambil keputusan untuk buang, ada keputusan untuk gugurkan. Dan ada setengah tu dia memang mungkin dia fikir adalah sedikit keimanan dalam hatinya, maka kita tak nak gugur, tak nak buang, saya nak jaga, tapi masalahnya mak ayah saya tak tahu. Jadi dia kena bergantung pada ibu bapa lah, kena maklumkan semua. Okey, apakah faktor ni statistik buang bayi? Okey, kalau tengok kat sini di Selangor paling tinggi adalah di area ni Sungai Buloh dan juga Gombak. Dekat dengan UIA, dekat kat situ. Tinggi buang bayi. Okey. Okey, apakah faktor yang menyumbang kepada isu ini, hamil luar nikah? Kalau lihat kat sini ni statistik Baitur Rahmah ya. Di mana 74% adalah kerana bercinta, suka sama suka, 20% adalah kerana teraniaya dan hanya 6% sahaja rogol. Rogol ni maksudnya paksa lah, dipaksa untuk melakukan hubungan seks. Okey, boleh akak secara akak telah 11 tahun berada dalam Baitur Rahmah, tidak akak terlibat Baitur Rahmah sebagai sukarelawan je asalnya. 2018 baru bekerja di sini dan boleh dikatakan sekitar 100 orang lah yang sempat akak berjumpa, akak berkenalan kan. Dan akak berani berkata kat sini daripada 100 orang tu sebenarnya hanya sekitar 2-3 kes sahaja yang menyebabkan kes remaja liar. Maksudnya memang pergi clubbing, ambil drugs, ambil pil apa semua. Remaja liar yang 2-3 kes sahaja daripada 100 orang. Yang lain semua memang kes budak baik, duduk rumah, yang tidak sosial, yang berkawan 1-2 orang je. Dia cuma ada boyfriend dengan kawan dia je. Maksudnya dia tidak liar lah. Duduk rumah malam pun tak keluar, balik lambat semua. Jadi apa isunya dekat sini? Kan? Okey. Dan kebanyakannya kalau di Baitur Rahmah, kebanyakan daripada area Selangor dan Kuala Lumpur lah. Dan sekarang kalau ini statistik setakat 2020. Kalau tahun 2021 ni kebanyakan daripada negeri-negeri yang lain. Contohnya Johor, kita dah di Malaysia Utara, Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Tapi yang memang tinggi Selangor, Pahang dan Johor. Mungkin faktor rakyat dia ramai
ramai ikut. Tempat kerja kebanyakannya 4%. Laman sosial 30%, sekolah 18%, universiti college 12%. Walaupun universiti college ni paling rendah, tapi kita pernah satu batch tu lebih kurang 40% diploma, ijazah. Okay. Apakah faktor terlanjur? 54% mengatakan kerana cinta kepada pasangan. Bila akak tanya ni kenapa ni boleh terlanjur? Oh, bercinta. Bukannya kahwin lagi kan? Dah bercinta tu dah cukup setia dah. Sangat serahkan jiwa dan raga. Yang kedua, pengaruh persekitaran yang bebas, dipaksa oleh teman lelaki dan ingin mencuba. Ingin mencuba ni pun ada juga sebab ada yang daripada keluarga yang memang baik, dia pun baik je sebenarnya, tapi sebab dia suka tengok pornografi, bahan lucah, jadi dia ingin mencuba. So berkait rapat. Tambah sekarang ni tengah sekarang nak kata sebagai satu normal lah, semua orang ada peranti kat handphone ni yang kita boleh tengok filem-filem pelbagai kan. Netflix sebagai contoh. Netflix tu pun bukan je censored kan. Lagilah macam normal semua orang ada. Kita pun tak tahu dia buat apa kat rumah. Dan diam seorang pun dia tengok video lucah, kita tak tahu kan. Ikutlah cabaran lah pornografi dalam masyarakat ni. Ada yang dapat tengok, ada yang dapat yang tonton daripada Twitter, daripada YouTube akak rasa tak banyak sangat rasa sekarang YouTube. Sebab YouTube dia banyak censored. Sekarang banyak yang lah filem-filem yang boleh ada daripada provider yang channel web tu lah. Filem-filem yang begitu. Okay. So akak ingin tekankan bila kita cerita tentang hamil luar nikah, ada 4 entiti utama yang perlu kita libatkan tentang isu hamil luar nikah ni. Pertama ialah tentang bayi itu sendiri. Kita kena terangkan benda ni kepada adik-adik kita di sekolah, di universiti. Apa akibatnya sekiranya mereka mengambil keputusan untuk membuang bayi sebagai contoh. Okey, membuang bayi contohnya, contoh dibuang bayi kat sini. Apakah hukuman yang akan diterima sekiranya mereka ditangkap kerana membuang bayi. Cerita pasal agama ya, faham. Nanti akan tunjukkan statistik berapa ramai yang mengetahui yang berzina ini adalah haram. Salah di setiap agama. Tapi kenapa mereka tetap mengambil macam begitu? Jadi kita kena terangkan daripada aspek bukan sekadar agama, tetapi juga aspek kesihatan, apa akibatnya kepada diri mereka, kesihatan mental dan fizikal, dan juga daripada aspek undang-undang. Kalau cuba membuang bayi sebagai contoh, pencubaan membunuh lah ataupun menyembunyikan kelahiran ni semua terlibat dalam kanun persiksaan. Bukan benda yang simple dia ada dalam kanun persiksaan. Yang kedua adalah tentang dokumentasi. Kebanyakan bayi yang dibuang ini tidak ada sejak lahir. Apabila dia tidak ada sejak lahir, makanya dia tidak akan dikiraf sebagai warga negara. Kalau siapa selalu follow Syed Azmi punya page kan, dia banyak kali dia pesan, nak buang bayi ke apa ke, make sure ada sejak lahir. Tapi siapa nak buat macam tu kan? Betul. Sebab kesian baby tu, walaupun dia ditinggalkan, sekurang-kurangnya biarlah dia ada hak sebagai warga negara. Bila dia tidak ada hak sebagai warga negara, dia tak dapat pendidikan percuma, rawatan kesihatan di hospital awam dengan kira rate rakyat biasa lah kan. Kan? Yang kedua tentang nasib ibu bayi tersebut. Sejauh mana remaja-remaja kita yang dah terlanjur ini tahu apa sistem sokongan yang ada. Sekiranya contoh kawan mereka mengandung, apa nak buat? Apa sistem sokongan yang ada? Adakah senang akses mereka mendapatkan sistem sokongan? Sistem sokongan ni contoh macam Baitul Rahmah lah. Maksudnya kita ada tempat yang menyediakan untuk bantu mereka hamil dan melahirkan dengan selamat ni. Okay? Kehamilan selamat, kelahiran yang selamat. Make sure tahu waktu mengandung kena check up dekat klinik. Kalau tidak kita takut ada risiko-risiko lain. Sebagai contoh, apabila kita mengandung ni banyak penyakit yang tak pernah ada akan ada. Contohnya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi apabila dia tidak ada rawatan secara berkala di klinik, takut benda tu ada
kesan kepada kesihatan dia, nyawa dia dan juga bayi. Takut juga risiko cacat dan sebagainya. Kebajikan ibu, adakah ibu tu mendapat kesihatan yang baik, maksudnya dia ada konsum ubat-ubat yang sepatutnya ketika mengandung. Kebajikan bayi, okay. Dokumentasi keputusan berkahwin atau tidak berkahwin dengan pasangan. Okey, akan nak clear dekat sini di Baitul Rahmah. Nasihat yang pertama bagi kepada adik-adik ini bukanlah suruh berkahwin. Buat apa nak kahwin dengan orang yang tak guna? Betul. Itu bukan nasihat yang pertama. Nasihat kita yang pertama ialah kita takkanlah cerita pasal halal haram tu dulu. Kita akan cerita pasal apa perancangan awak. Awak nak mengandung macam mana, dekat mana, nak lahir macam mana, rawatan dekat mana nak dapat. Itu nasihat kita yang pertama. Sebab pertama kita nak fikir pasal nyawa tu dulu. Okay, sambil tu baru kita buat counselling. Kita terangkan sikit pentingnya bertaubat. Dan sekiranya pasangan lelaki tersebut nak berkahwin sebagai contoh, kita akan dedahkan beberapa ilmu perkahwinan, munakahat semua tu dengan mereka supaya mereka bersedialah. Tetapi kalau tapi itulah kebanyakannya di Malaysia yang ditahan di rumah pemulihan ni adalah yang mengandung, yang lelakinya masih lagi bebas berkeliaran di luar sana. Kerisauan kita dia tak bertaubat dan dia pun masih memangsakan anak gadis lain pula kat luar sana. Itulah. Okay. Dan kita tadi saya juga macam pasal kekasih yang bergaduh, semacam boyfriend pukul pun dikira sebagai domestic violence juga. So boleh di-refer lah, boleh kita bawa kepada pendakwaan lah. Okay. Keluarga, pihak sekolah, badan-badan macam kita, macam PKPM, ni antara pihak badan komuniti yang perlu terlibat dalam isu ini. PKPM nak kena buat apa? Sekiranya ada rogo buat apa? Sekiranya ada kawan yang mengandung, keluar nikah kena buat apa? Apa nasihat kita kepada adik-adik ni? Ataupun nak tolong terus refer pada rumah perlindungan. Di Selangor, kalau kita refer kepada diorang ada kes yang pelbagai, tapi ada banyak juga dalam 3-4 buah rumah juga yang ambil kes hamil luar nikah. So maksudnya dia punya talian hayat tu ada, bukan yang dunia tu dah berakhir. Masih ada ruang untuk kita membantu mereka. Okay. Yang terakhir ini sangat penting, peranan bapa bayi. Apa modul kita di peringkat PKPM, di peringkat ABI, nak berdepan dengan adik-adik lelaki kita supaya mereka tidak menjadi orang yang merosakkan anak dara orang ni. Lelaki ni bukan bermaksud yang tak berkahwin saja ya, yang berkahwin pun satu hal. Ramai menjadi mangsa suami orang. Okey. Pelaku tu terdiri daripada lelaki dewasa atau kanak-kanak lelaki. Maksudnya bila cerita pasal pemangsa ni tadi boleh jadi yang atas 18 tahun dan boleh jadi bawah 18 tahun. Antara kes yang pernah kita handle adalah pasangannya yang perempuan berusia 17, lelakinya 15 tahun. Itu antara yang kita pernah hadapi lah. So macam mana pula nak deal dengan pemangsa yang berusia kanak-kanak ni? Okay. Keputusan untuk menggugurkan atau membuang bayi banyak dipengaruhi oleh teman lelaki. Biasanya lah, alamak saya dah mengandung, mesti dia akan leave kat boyfriend dulu. Kan? Dia takkan leave pada mak ayah dia. Tak adanya. Boyfriend. Lepas tu lagi sakit hati. Tidak terlibat langsung sepanjang tempoh kehamilan dan kelahiran. Duit tak keluar. Ambil tahu pun tidak. Terus block nombor telefon dan sebagainya nak putuskan sebab dia takut. Dia ada rumah pemulihan khas bagi pelaku lelaki. Di Selangor ada rumah pemulihan khas lelaki tetapi itu ada di bawah perintah mahkamah. Kiranya kalau dia tidak boleh mahkamah arahkan mereka untuk masuk ke pemulihan baru ada. Kalau tak itulah mereka berkeliaran lah kat luar sana. Cari mangsa-mangsa baru kan. Tiada laporan polis, memang kita advocate kalaulah kes melibatkan bawah umur 18 tahun untuk buat laporan polis lah.
maksudnya si gadis tu berusia bawah 18 tahun, kita kena buat report polis sebab tu dikira sebagai statutory rape. Kan, rogol. Tetapi tak ramai yang nak buat sebab mereka malas nak follow prosedur-prosedur polis, naik mahkamah dan sebagainya. Dan si gadis dipaksa berkahwin dengan teman lelaki demi menutup malu. Macam berkahwin tu selesai semua masalah. Ya ke? Kan? Tak. Lepas kahwin banyak lagi perkara lain akan jadi. Contohnya, dia dah bergaduh je, dia jadi isu kekerasan rumah tangga pula. Akhirnya mental. Tu adalah perkara kita kena elakkan. That's why cakap-cakap tadi, bila kita berjumpa kes macam ni, pesanan pertama bukanlah nak kahwin ke tak. No, that is last choice. Okay, so latar belakang keluarga pendidikan 78% ada pada sekolah harian biasa, sekolah agama dan lain sebelah. Kiranya semua ada kemungkinan, possibility untuk ada kes hamil luar nikah ni. Dan selalu orang kata mesti orang daripada keluarga yang porak-poranda kan. Tak ada menafikan, ada juga daripada keluarga yang baik pun, yang tak ada apa-apa pun dia cari pasal kan. 70% mak ayahnya masih berkahwin. Tapi kat sini walaupun berkahwin, kita tak tahu lagi bahagia ke tidak. Kadang-kadang ada mak ayah tak bercerai pun, masih bersama tetapi asyik bergaduh je kan. Jadi anak-anak berusaha untuk keluar, lebih suka bersama dengan kawan dan sebagainya. Pernah lari daripada rumah? Ya. 76.5% tidak pernah. Ya, 23.5%. Kira nampak baik budak ni. Tak lari rumah pun. Tak berani. Okey. Ini soalan yang penting. Okey. Pengetahuan agama 100% tahu yang berzina ini ialah haram. Tahu 100%. Siapa pun tak tahu. Okey. Adakah tahu implikasi ini akan menyebabkan anda mengandung? Kita dalam keadaan kita macam subur, ada hubungan seks berlaku, kemungkinan untuk mengandung itu sangatlah tinggi. Adakah pengetahuan kesihatan reproduktif? Ada, ya. 73% kata ya, yang lain ada yang tidak, ada yang mungkin. Mungkin akak tinggal sampai ke sini saja. Mungkin sambil-sambil tu Syafia nak tanya soalan ke? Sambil tu boleh baca je lah slide ni. Okay, seterusnya, apakah antara pertolongan atau servis yang disediakan untuk mereka yang Baitur Rahmah sediakan? Okay, alright. Okay, macam akak sebut pada awal tadi, ada 3 perkara utama yang kita buat lah. Pertama ialah untuk isu hamil nikah ni kita sediakan rumah pelindungan supaya mereka dapat berlindung, dapat menjalani rawatan ketika hamil dan pasca kelahiran dengan baik di sini. Yang kedua adalah isu keganasan rumah tangga, keganasan berasaskan gender. Sebenarnya bahawa keganasan berasaskan gender ni ada 2 bahagian lah. Pertama, keganasan rumah tangga. Yang kedua adalah tentang kesihatan reproduktif komprehensif, CSE, Comprehensive Sexual Education. Dan yang ketiga ialah berkaitan tentang sokongan psikososial atau sokongan emosi. Kalau ada pernah dengar, iaitu talian rahmah. Talian rahmah ni memang kita open tapi utama kita kat sini tentang isu sokongan emosi lah. Tapi kalau ada melibatkan hamil nikah pun boleh call juga nombor tersebut. Supaya kita nak, kadang-kadang orang ni dia bukanlah nak dapatkan cerita sokongan, nak cerita kan, sebab benda ni bukan yang boleh kita kongsi sesuka hati kan, ada isu aib dan sebagainya. Jadi jadi boleh manfaatkanlah talian rahmah ni kepada adik-adik. Okay. Akak rasa okay. Apa yang Baitur Rahmah boleh buat
sekiranya ada kau tahu kawan-kawan yang hamil luar nikah ni boleh hubungi kita. Tak mesti kena masuk rumah perlindungan, tetapi mungkin kita boleh bagi nasihat apa yang perlu dilakukan lah. Contohnya macam pendapat saya sendiri, apabila kita tahu memang mengandung, pertama kita akan minta dia untuk berterus terang dengan ahli keluarga. Sekiranya dia tak mampu nak suruh kita terangkan pun tak apa juga, tapi keluarga kena tahulah tentang isu kehamilan ni. Tak boleh nak lari, sebab sebenarnya keluarga lah satu sokongan kita yang paling kuat. Yang kedua ialah kita akan advise untuk buka buku pink di klinik kerajaan. Kalau buku pink ni, buat yang masih yang tak tahulah, buku merah jambu. Buku merah jambu lah buku rawatan yang perlu kita buka lah di klinik kerajaan ataupun klinik swasta apabila kita mula mengandung. Buku ni lah semua catatan kesihatan kita, catatan doktor semua akan ada pada situlah. Tujuannya supaya adik ni dapat mendapatkan pemantauan kesihatan sepanjang tempoh kehamilan tersebut. Yang ketiga, kita akan tanya dia apa plan dia lah, sama ada nak jaga sendiri anak ke ataupun dia nak buat apa, nak serah pada keluarga dia ke. So kita akan tanya supaya dia nampak sikit apa tindakan dia selepas ni, supaya nampak hal dituju. Anda kata selepas kelahiran nanti nak sama belajar ke, nak kerja ke, so kita boleh bantu. Sebab kita kat sini pun kita memang di Batu Rahmah memang kita ada pakar-pakar ataupun expert lah yang boleh membantu. Sebab kita ada kaunselor dan sebagainya lah. Dan juga pekerja-pekerja sosial yang memang kita dah train untuk hadapi kes-kes yang begini. Okay. Okay, sementara kita Syafiah, mungkin agak kongsikan sedikit kat sini. Ini adalah ulasan kaunselor berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi oleh gadis-gadis yang hamil ini. Pertama ialah tentang isu komunikasi, kurang perhatian ahli keluarga. Wallahualam, macam kakak cakap tadi, ada yang memang daripada keluarga yang baik pun, mak ayah baik je bagi perhatian kan, tapi ada juga, tapi boleh dikatakan kebanyakannya daripada yang keluarga yang mengalami masalah komunikasi di antara keluarga. Contohnya kurang berhubung dengan ayah, contohnya kan tak tahu nak berkomunikasi dengan mak ayah dia macam mana. Itu sebab dia lagi banyak bersama dengan kawan-kawan. Okey, lepas tu mudah mengalah dengan pujuk rahasia kekasih. Ini antara perkara yang akak rasa crucial juga, iaitu tentang isu jati diri. Jati diri maksudnya tegas diri. Dia tak ada rasa macam mana, dia biar je orang buat apa-apa dekat dia. Dia tak ada rasa sayang diri sendiri, diri kita ni ada harga diri yang perlu kita hormati. Dia tak ada. Tu kerisauan kita. Jadi mudah mengalah. Bila boyfriend pujuk, kita dah mula cair lah kan. Kurang pengetahuan kesihatan reproduktif, ni perlu digerakkan lagi. Akak rasa di bawah Heavy sendiri pun ada rescue kan. Ni antara produk yang perlu kita perkasakan lagi lah. Jati diri yang lemah, kurang keyakinan diri. Jadi dia rasa dia tak cantik, tak apa benda semua kan. Jadi bila ada lelaki approach, dia rasa macam layan je lah. Nanti dah cari boyfriend lain susah pula. Kena tekankan kepada adik-adik ni. Kita sebagai perempuan, kita berhak memilih siapa bakal suami kita. Bukannya orang datang, kita terima je. Tidak. Kita kena pilih siapa bakal imam kita kan, yang terbaik lah. Okay, takut kesalahan diungkit semula, takut bila kembali pada keluarga asyik ungkit je, itulah kau dulu mengandung semua kan. Tidak mendapat kepercayaan keluarga, kerisauan akan hubungan masa hadapan, sekiranya berkahwin, nak berterus terang ketat dengan pakar suami dan pernah mengandung sebelum ni. Sebab bila kita melahirkan, memang akan ada satu kesan yang memang kekal dengan kita. Contohnya kalau Caesar, jelas lah nampak kan. Kalau mengandung secara pembedahan, memang nampak lah bekas jahitan tu. Kalau secara normal pun, kita punya keadaan biologi kita dah tak sama dah dengan sebelum kita melahirkan, dah lain kan. Dan kesungguhan taubat daripada kesalahan yang lalu. Betul-betul tak berasa taubat dengan kesalahan ini. Kerisauan kita, dia rasa macam biasa je. Tak apalah, nanti kalau saya dah mengandung lagi, saya masuklah Batu Rahmah balik. No, di Batu Rahmah kita terima kes kali pertama je. Kalau kali kedua memang keluarga kena take serius lah dengan dia. Kena jaga dia dulu.
Dan juga Kak rasa nak sentuh sedikit tentang ini. Ini pun macam akak ada cerita dah tadi pasal kekerapan menuntut bahan lucah ni lah. Memang kebanyakan pelaku memang penonton bahan lucah yang tegar dan akses kepada laman web lucah, inilah kebanyakan cenderung dapatkan video-video tersebut. Okay. Rasanya harapnya menjawablah persoalan Syafiah tadi, dan juga akak tambah sikit lagi tentang intervensi keluarga dan krisis. Di Baitur Rahmah kita dah mulakan kaunseling keluarga sebagai salah satu modul wajib kita, sebab walaupun sebab mana pun kita jaga adik-adik di Baitur Rahmah, tapi satu nanti kita akan pulangkan sebelum mereka kepada keluarga. So kita nak keluarga sendiri pun mendapat sentuhan kaunseling tu, supaya mereka pun bersedia dan tidak mengulangi juga lah kesilapan-kesilapan yang mungkin telah mereka lakukan yang akhirnya menyumbang kepada anak-anak gadis ini terlibat dengan hubungan seks di luar pernikahan ini tadi. Wallahualam. Okay, sekarang kita buka ke sesi Q&A, boleh tak? Boleh, Okay, boleh. Silakan. sekejap ya. Maaf, saya keluar masuk tadi. Tak apa. Okay, untuk soalan pertama, bagaimanakah keadaan pelaku-pelaku tersebut? Okay, akak rasa sejak isu COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni, kes melibatkan ketidakstabilan okey tau. Mungkin atas faktor tak tahulah, mungkin yelah cabaran sekarang ni kan. Memang kalau ikutkan sekarang ni, kami ada sekitar 3-4 kes juga yang kami kena refer ke psikiatri. Maksudnya ada sedikit ketidakstabilan lah emosi dekat situ, sebab selalunya psikiatri takkan ambil kes kalau tidak serius. Tapi akak nampak mungkin di masa depan isu kesihatan mental di kalangan remaja yang hamil ni akan semakin meningkat. Bukan atas faktor perubahan sosial dan masyarakat juga. Akhirnya tak tahulah apa, ialah keadaan sekarang ni kan. Itu menyebabkan yang hamil dan nikah, yang kes kat luar sana pun yang tak hamil pun dah banyak dah mengambil tekanan perasaan. So akak rasa isu kesihatan mental ni memang dah semakin meningkat lah sekarang ni. Melibatkan kedua-dua lelaki dan perempuan. Macam akak sebut tadi, salah satu servis Baitur Rahmah ialah menyediakan talian psikososial, talian rahmah. Dan apa kami dapati sebenarnya separuh daripada pemanggil kami adalah lelaki. Yang mereka tak tahu nak luah kat siapa bila ada masalah. Dan tak nafikan juga boyfriend mereka ni pun, kekasih-kekasih mereka ni pun kebanyakan pun ada isu mental health pun. Itu sebab dia mencari, dia menenangkan fikiran dia dengan melakukan cara yang salah lah. Cara yang salah lah. Dengan merosak anak dara orang lain pula kan. Itulah, risaulah. Banyak kerja kita ni sebenarnya. Itulah. InsyaAllah. Jadi kod-kodlah ada di PKPM nak ke sini ke, nak buat aktiviti-aktiviti yang boleh meringankan sedikit keserabutan di kepala tu kan. Pun sangat diadakan. InsyaAllah boleh diaturkan. Okay. Untuk soalan seterusnya, apakah langkah dan pencegahan dari terjebak dari masalah tersebutlah? Okay. Sekarang ni kita akak rasa kita kena giatkan semula pendidikan CSE kita, Comprehensive Sexual Education. Comprehensive Sexual Education ni dia melibatkan banyak aspek, antaranya isu abstinent. Abstinent ni maksudnya menahan diri daripada terlibatlah tak buat hubungan seks. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kita kena juga mula bercerita tentang perancang.
contohnya penggunaan kondom, penggunaan pil-pil, cerita macam menggalakkan ke, bagi akak, kita kena bagi tahu apa yang ada supaya diorang berfikir dan juga penerangan juga berkaitan tentang penyakit-penyakit yang berbahaya. Kena cerita pasal impact, effect semua. Dan akak rasa sebenarnya benda ni kena sebut di dalam modul menakahat kita tu. Zaman sekolah kan kata 5 kan kita akan belajar pasal isu nikah semua tu kan. Kena cerita sekali dengan benda-benda yang begini, penyakit-penyakit. Sebab sekarang ni melibatkan hubungan seks di luar pernikahan ni, dia dah campur macam-macam dah. Tambah sekarang meningkatnya kes pasangan yang bisexual. Maksudnya lelaki yang ada pasangan perempuan dan lelaki. Dan mereka juga menghidap HIV sebagai contoh. Akhirnya bukan setakat hamil luar nikah, penyakit lain pula datang. Betul. Sifilis lah, HIV dan sebagainya. Malah bila dah meningkatnya budaya-budaya barat seperti bisexual ataupun LGBT dan sebagainya, lagi terdedah kepada penyakit yang kita risau lah, terdedah kepada penyakit yang lebih mudarat lah. HIV AIDS tu pun dah cukup pening dah nak diurus kan. Lagi kalau penyakit lain lagi kompleks lah isu dia. Lepas tu dah stres, mental pula. 3 dalam 1 lah. Mungkin 5. Itulah. Last akhirnya kesudahan bunuh diri. Dah ada jenis lain kat tu. Nampak dia berkat kan isu sosial ni. Jadi kita kena jagalah semua ni. Kena cari jalan macam mana nak handle. Dan peningkatan kes melibatkan remaja-remaja di pusat pendidikan tinggi pun semakin meningkat. Akak pernah terima call daripada seorang ayah. Dia mengadu yang anak dia ni terlibat sebagai pelacur dalam kegiatan pelacuran. Belajar di universiti. Sebabnya nak gaya hidup yang trendy lah, nak pakai baju yang paling cantik, paling up to date. Jadi dia sanggup lah tu. Ya betul. Tu yang apa sugar baby. Sugar baby. Sebagainya. Okay, okay, ada satu soalan daripada penonton lah. Bagaimana nak handle mangsa yang terpaksa masuk Baitul Rahmah ni? Terpaksa. Macam contohnya macam daripada yang kes rogol tersebut. Okey, kalau kes rogol dia ada isu polis dah. Kita ada beberapa 2-3 kes yang kes rogol. Kita akan buat mind setting lah, dan juga kita akan ada, memang kaunselor memang akan ada sesi khas yang kerap lah juga dengan mereka, sebab mereka bukan sekadar takut masuk Baitul Rahmah, tak ada takut sangat. Dia daripada trauma sebenarnya, trauma kisah kena rogol dan sebagainya. Ada setengah tu mana dia handle trauma dia tu. Tengok anak sendiri rasa macam benci sebab kumpul lelaki dia sebut kan. Jadi sebab kita memang sangat titik beratkan lah tentang counselling ni, dan insyaAllah setakat ni saya rasa semua okey je, boleh menerima dengan baik lah masuk Baitul Rahmah ni. Pada awalnya lah seminggu 2 tu dia memberontak sikit, tak ada telefon kan, tapi lama-lama orang boleh menyesuaikan diri. Okay, sebelum tu saya rasa kita dah sampai. Okay. Ni kamera agak tak keluar gambar. Tukar-tukar. Okay. Okay, golongan remaja perempuan ni yang hamil luar nikah, kita sepatutnya kita tak patutlah pinggirkan mereka. Sebaliknya kita perlu, mereka ni perlu dibantu dari pelbagai aspek supaya mereka ni tidak membuat sebarang tindakan yang luar kawalan lah. Jadinya
Baitul Rahmah pun salah satu cara untuk uh, mengurangkan kes ni juga. Kita tak buka pusat-pusat perlindungan ni sebab untuk uh, lagi bertambahkan kes, tapi kita mahu mengurangkan sebab ada certain yang macam tak setuju kan. Betul. Jadinya Just nak tambah sikit sebab memang ada lah kata-kata nakal tu lah. Dia kata setuju tak sebab saya kata bertambahnya rumah perlindungan ni akan bertambah lagi kes zina ni. Tak ada siapa yang berzina nak masuk rumah perlindungan mana. Faham tak? Tak ada. Kita ni membantu supaya mereka tidak membuat kesalahan yang lebih teruk lagi selepas ni. Kan, memelihara nyawa semua tu kita punya concern lah. Itulah sentimen masyarakat tu kita betulkan lah. Betul. Okay. Seterusnya, selain itu juga kebanyakan remaja-remaja yang terlibat ni lebih-lebih lagi remaja yang terlibat dari segi Rogol di Rogol. Beliau ni mereka dihantui pengalaman atau sejarah hitam ni sehingga menjadi igawan yang dikesalkan sepanjang hayat mereka. Kat situ pun salah satu sebab kenapa pusat-pusat perlindungan dan entiti-entiti pun perlu ambil inisiatif lah untuk membantu mangsa-mangsa ni. Okay, seterusnya Akak ada kata-kata terakhir untuk penutup ni? Okay. Cabaran dalam kerja-kerja sosial ni sebenarnya semakin banyak dan semakin kompleks, dan kita perlukan ramai sebenarnya aktivis masyarakat turun dan bersamalah dalam gerak kerja ni. Dan saya menyerulah kepada semua adik-adik, walaupun mungkin masing-masing dah ada kerjaya masing-masing, contohnya kan saya nak jadi contoh Nasuha, dia nak jadi accountant, tak ada masalah. Accountant yang berjasa kepada masyarakat, apa-apa kita buat kita kena ada fikir apa impactnya kepada masyarakat. So tak ada masalah sebab kita perlukan profesional-profesional ni di dalam bidang aktivis sosial ni lah. Dan banyak lagi isu kita akan terlibat ni. Hamil nikah hanyalah salah satu kes ketagihan dadah yang semakin menular di kalangan adik-adik remaja kita, terutama adik remaja lelaki. Kes apa lagi? Macam-macam kan sekarang. Terlibat dalam budaya samsing dan sebagainya. Itu macam mana pula? Jadi kerja keras ni sangat diperlukan dan memerlukan penggembelingan tenaga daripada semua pihak. Semakin ramai yang terlibat dalam aktivisme ini, insya-Allah makin luas capaian kita, makin luas rakyat, makin ramai rakyat yang boleh kita santuni, dan harap ni dapat membantulah mengurangkan kes-kes isu sosial ni lah. Wallahualam. Terima kasih. Okay, terima kasih juga kepada panel kita hari ini, Kak Sakina, kerana sudi untuk meluangkan masa pada pagi inilah. Dan terima kasih juga kepada penonton kerana sudi untuk menonton program Minggu Kesedaran Masalah Sosial edisi yang kedua ini. Sebelum tu saya mohon kemaafan sekiranya ada salah silap, salah kata. Andai kata macam saya kata tadi, asyik keluar masuk je sebab ada masalah internet kan. Jadi biasalah bila dah online tu masalah ni tak lari lah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Saudara, saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan